Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan tajuk Kemelut Politik Malaysia. Sebelum bermula pembentangan, saya kenalkan ahli kumpulan saya iaitu Kavitra Devi, Tawa Malar dan saya Dinesh Kumar. Kavitra Devi akan bermula pembentangan. Terima kasih Dinesh. Kemelut Politik Malaysia 2020-2021 atau langkah Sheraton ialah kemelut yang sedang berlaku sehingga kini. Kemelut ini membawa kepada peletakan jawatan Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri ke-7 dan pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Penyingkiran Kerajaan Gabungan Pakatan Harapan selepas berkuasa selama 22 bulan berikutan kemenangan mereka pada pilihan raya umum 2018. Kemelut ini juga membawa kepada peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-8 pada tarikh 16 Ogos 2021. Kemelut ini bermula apabila beberapa parti politik bergabung dan cuba membentuk kerajaan baru dengan mendakwa majoriti kerusi di Dewan Rakyat. Yang Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah kemudian bertemu dengan semua ahli parlimen dan pemimpin parti politik untuk mendapatkan sokongan mereka terhadap Perdana Menteri yang baharu. Tiga negeri mengalami perubahan dalam kerajaan negeri kerana Perikatan Nasional memperoleh majoriti dalam masing-masing. Latar belakang. Pakatan Harapan, sebuah gabungan 4 parti politik memenangi pilihan raya umum yang ke-14, mengalah Barisan Nasional Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri yang tertua di Malaysia. Dr. Mahathir Mohamad berdamai dengan bekas musuh besar politik Anwar Ibrahim. Selain itu, pemimpin PKR juga memenangi pilihan raya dan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah timbalan Perdana Menteri. Beliau dipecat dan dipenjara dari tahun 1998 sehingga 2004 atas tuduhan rasuah. Dr. Muhyiddin Yassin ialah Presiden dan salah seorang pengasas parti PBBM, pernah menjadi timbalan Presiden UMNO, merupakan bekas timbalan Perdana Menteri dari tahun 2009 sehingga tahun 2015. Di bawah pentadbiran Perdana Menteri yang ke-6, Najib Razak. Beliau telah dibuang dari jawatannya selepas beliau mengkritik Najib berikutan penglibatan dalam skandal 1MDB dan telah dipecat dari parti pada 2016. Parti Perikatan Nasional telah didaftar di bawah Registration of Societies (ROS) dan penggunaan logo serta bendera parti tersebut telah diluluskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Penubuhan parti ini dipengaruhi oleh Kabinet Dr. Muhyiddin Yassin yang ditubuh pada 10 Mac 2020. Parti Perikatan Nasional merupakan kerajaan pemerintah Malaysia dari bulan Mac 2020 sehingga bulan Ogos 2021 selepas peletakan jawatan jemaah-jemaah menteri. Parti Gerakan Rakyat Malaysia telah diterima sebagai parti komponen kelima terbaru dalam Parti Perikatan Nasional setelah mendapat sokongan penuh Majlis Tertinggi Parti Perikatan Nasional. Pengerusi Parti Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyerah surat pernyataan penerimaan parti tersebut di Perdana Putra. Slide seterusnya akan Seterusnya adalah Pemerintahan Pakatan Harapan, iaitu kerajaan kita. Pakatan Harapan ialah sebuah gabungan parti politik di Malaysia. Parti politik ini ditubuhkan pada tahun 2015 semasa pemerintahan Kerajaan Barisan Nasional sebagai parti pembangkang terhadap Barisan Nasional yang memerintah negara lebih 60 tahun yang lalu. Pilihan raya 14 mencetuskan sebuah sejarah di negara Malaysia. Parti Gabungan Pakatan Harapan menang pilihan raya tersebut dengan menamatkan pemerintahan Barisan Nasional selama 60 tahun. Kerajaan baharu telah ditubuh dengan kabinet menteri yang berbeza dari sebelum ini. Dalam sejarah Malaysia pertama sekali, seorang wanita telah dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri iaitu Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Seluruh rakyat Malaysia percaya bahawa kerajaan baharu ini akan memerintah negara dengan lebih harmoni. Kerajaan Pakatan Harapan juga tidak mengabaikan peluang yang diberi oleh rakyat dalam memerintah negara. Sebab kerajaan Pakatan Harapan adalah kerajaan yang dipilih oleh rakyat semasa pilihan raya 14.
Kerajaan Pakatan Harapan juga mengambil banyak inisiatif baharu untuk mengukuhkan ekonomi negara yang tidak seimbang pada masa itu. Dengan ada pengalaman yang lebih tinggi dalam politik dan juga ekonomi negara, Tun Dr. Mahathir Mohamad mengimplikasikan banyak idea baharu untuk kesempurnaan negara dan juga rakyat Malaysia. Kerajaan Pakatan Harapan juga mengambil inisiatif untuk meningkatkan keadaan ekonomi negara. Contoh inisiatif yang diambil oleh Kerajaan Pakatan Harapan adalah idea tabung Pakatan Harapan yang diimplikasikan oleh Datuk Dr. Mahathir. Idea tabung Pakatan Harapan ini bantu untuk kurangkan hutang negara yang berlebih 1 trilion. Selain itu adalah banteras kes rasuah, termasuklah kes 1MDB yang berkaitan bekas PM kita Datuk Seri Najib Tun Razak. Lepas itu Tun Dr. Mahathir telah mengurangkan mengambil pekerja asing daripada luar negara untuk memberi peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia. Dan juga Kerajaan Pakatan Harapan telah menjadi salah satu kerajaan yang menerima pandangan rakyat. Slide seterusnya. Seterusnya adalah krisis antara Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar. Seterusnya. Kegagalan Kerajaan Pakatan Harapan ialah suatu kekecewaan kepada rakyat. Pada saat Tun Dr. Mahathir Mohamad mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan seluruh negara telah terkejut. Salah satu punca adalah krisis yang berlaku antara kepimpinan politik, terutamanya krisis yang berlaku antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas Tun Dr. Mahathir membentuk parti baharu bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau berjanji untuk mendapatkan pengampunan diraja untuk Anwar Ibrahim dan menyerahkan tampuk kepimpinan sekiranya pakatan berkenaan berjaya menyingkirkan kerajaan UMNO. Dan iaitu berjaya. Anggaran masa yang dijanjikan oleh Tun Dr. Mahathir ialah selama 2 tahun. Pada tahun 2019, Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi menghadapi tuduhan berunsur seksual, tetapi kes berkenaan digugurkan kerana kekurangan bukti. Seperti mana yang dijanji oleh Tun Dr. Mahathir untuk menyerah kerusi Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar tidak berlaku. Oleh sedemikian itu, Tun berkata bahawa ikut kepada saya bila hendak saya nak menyerah. Selain itu, sehubungan dengan itu, kita dapat diketahui bahawa tekanan daripada penyokong dan parti politik Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengambil tindakan Dr. Tun Mahathir untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dengan serta-merta. Ini adalah krisis yang berlaku antara Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Next slide. Krisis seterusnya adalah krisis antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Azmin Ali. Krisis antara kedua-dua ahli politik ini berlaku sejak dari 2019. Kedua-dua ahli politik ini adalah yang menubuhkan parti PKR ini 20 tahun yang lalu. Selepas Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Azmin Ali bersama 11 lagi kerusi ahli PKR Blok Azmin Ali telah mengambil keputusan untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Ini yang menyebabkan Pakatan Harapan untuk hilang penguasaan majoriti di Dewan Rakyat Malaysia. Selain itu, Datuk Seri Azmin Ali mendalangi kudeta politik yang dinamakan Langkah Sheraton, iaitu menutup terus peluang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-8 dan menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim lama telah menunggu dan sabar untuk menjadi sebagai Perdana Menteri Malaysia. Oleh itu, isu yang dibangkitkan oleh Azmin Ali yang menghalang beliau untuk menjadikannya. Orang yang sepatutnya menyokong tidak memberi sokongan dan cuba untuk memecah belahkan parti menyebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghilang kesabaran atas isu ini. Kemenangan Pakatan Harapan adalah disebabkan oleh kerajaan daripada Datuk Seri adalah disebabkan oleh kerjasama daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Parti Keadilan Rakyat, iaitu parti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Oleh itu, beliau juga ada peluang untuk menduduki kerusi Perdana Menteri, tetapi dengan ada halangan, ia tidak dapat direalisasikan. Secara umumnya, ini adalah krisis yang berlaku antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Azmin Ali. Beliau tidak menyokong untuk Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri Malaysia. Next slide. Next slide. Seterusnya adalah krisis Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu dua-dua bekas Perdana Menteri negara kita.
Krisis antara Datuk Seri Anwar, slide please. Next slide. Okay. Selepas Tun Dr. Mahathir Mohamad meletakkan jawatan Perdana Menteri dan Presiden Parti Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memilih sebagai Perdana Menteri ke-8 negara Malaysia. Dengan gabungan Parti UMNO, PAS dan Bersatu, beliau menubuhkan kerajaan sendiri iaitu Kerajaan Pakatan Nasional PN. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak bersetuju bahawa gabungan dengan UMNO disebabkan UMNO kalah dalam pilihan raya 14. Ahli politik yang menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin juga terlibat dalam kes salahgunaan kuasa dan wang haram iaitu rasuah. Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak menyokong kepada keputusan Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk bekerjasama dengan Parti UMNO. Tun berkata pendapatnya bahawa yang kalah menubuhkan kerajaan manakala yang menang jadi pembangkang dan ini satu situasi yang pelik. Tun Dr. Mahathir Mohamad juga berkata beliau tidak mendapat peluang untuk berkomunikasi dengan istana untuk mempersembahkan tentang majoriti Tan Sri Muhyiddin dan yang tidak mempunyai majoriti dan akan menunggu untuk sidang parlimen untuk membentangkan majoriti tentang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okay. Itu daripada saya, seterusnya akan dibentangkan oleh Dr. Terima kasih Dinesh. Okey, pembentukan kerajaan PN Perikatan Nasional. Perikatan Nasional singkatan PN ialah gabungan parti politik rasmi di Malaysia dan yang terdiri daripada 5 parti komponen. Ia ditubuhkan rentetan daripada kemulut politik Malaysia dan bagi menghadapi pilihan raya negeri Sabah yang berlaku pada tahun 2020. Parti Perikatan Nasional telah didaftar di bawah Registration of Societies (ROS) dan penggunaan logo serta bendera parti tersebut telah diluluskan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Malaysia. Parti yang menjadi parti penaja kepada penubuhan Parti Perikatan adalah terdiri daripada Parti Pribumi Bersatu, Parti Islam Se-Malaysia PAS, Parti Solidariti Tanah Airku STAR, Parti Progresif Sabah SAPP telah menjadi parti komponen dalam Parti Perikatan Nasional ketika bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah 2020 lalu. Parti Gerakan Rakyat Malaysia telah diterima sebagai parti komponen kelima pada 11 Februari 2021 setelah memohon untuk menyertai Parti Perikatan Nasional dibuat pada tahun 2020 lalu. Parti Perikatan Nasional telah didaftar pada 7 Ogos 2020. Kongres India Malaysia MIC juga terlibat dalam pembentukan parti ini, namun pada 27 Ogos 2020 MIC mengambil keputusan untuk menarik diri sebagai menuruti keputusan Dewan Tertinggi Barisan Nasional BN yang disertai MIC tidak menyertai Parti Perikatan Nasional kerana telah menjadi parti komponen dalam Barisan Nasional bersama Persatuan Cina Malaysia MCA. Isu politik dan pemerintahan semasa kerajaan PN. Menurut beliau, situasi semasa politik termasuk peletakan jawatan seluruh kabinet kerajaan PN tidak menjejaskan kerjasama muafak nasional yang dimeterai oleh PAS dan UMNO sebelum ni. Dalam perkembangan sama, Ahmad Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu turut menyuarakan keyakinan bahawa polemik yang timbul susulan perubahan suhu politik negeri akan selesai dalam tempoh terdekat. Di pihak pembangkang juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terbanyak setakat ini nampak solid dalam PH, untuk itu malah ada melompat sebelum ini ingin kembali ke PH tetapi tidak masih mencukup majoriti tersebut. Hari ini Malaysia akan melihat seorang Perdana Menteri ke-9 akan dilantik menjadi pemimpin ulil amri yang sinonimnya adalah dalam sejarah Islam digelar khalifah bagi menerusi tugas membawa negara keluar dari krisis kesihatan dan kemelesatan ekonomi. Ramai disebut untuk menjadi calon sama ada PH atau PN termasuk bekas PM, TPM iaitu Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, bahkan bekas PM paling tua di
dunia juga iaitu Tun Mahathir bersedia menggalas tugas tersebut dikira mungkin memerlukan sentuhan kali terakhir. Namun jika beliau tidak mampu membawa tugas ini, maka kita mungkin perlu sekali lagi memberi peluang kepada bekas PM Dr. Seri Najib Tun Razak untuk kembali mentadbir negara seperti mana yang pernah dilakukan sebelum ini, yang berjaya menaikkan ekonomi negara dan meletakkan Malaysia di kedudukan yang hebat di mata dunia. Menjadi Menteri Besar paling muda serta beliau mesti memiliki kredibiliti hebat dan latar belakang keturunan yang baik serta pengajian akademik yang tinggi serta mempunyai jaringan antarabangsa yang luas sama ada dengan negara Asia, Arab atau benua Eropah. Keikhlasan dan kesungguhan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dan menjadi faktor utama calon yang mahu dipilih menjadi Perdana Menteri ke-9 kali ini serta mampu menentang rejim lama yang masih mampu mengekal cengkaman kuku bersingir sehingga hampir menjahanamkan masa depan negara. Calon yang mahu dipilih juga hendaklah menjunjung tinggi kedudukan Islam serta meletakkan kedudukan Raja-Raja Melayu di atas pundak perjuangan tanpa rela mengadai maruah atau kedaratan raja-raja kita sedikit pun kepada undi dan sokongan politik mana-mana pihak. Yang seterusnya, isu ordinan darurat. Kita akan beralih, iaitu kerajaan juga telah mengumumkan ordinan darurat kerana penularan wabak COVID-19 yang semakin tinggi hari demi hari. Maka, keadaan ini telah memberi ruang untuk mengekalkan ekonomi negara, ketenteraman awam dan juga kepada pemulihan ekonomi negara. Pengisian darurat ini juga dijalankan supaya keluk jangkitan COVID-19 ini dapat dijalankan dengan lebih berkesan. Penduduk rakyat Malaysia juga telah banyak terkesan akibat COVID-19 ini kerana ramai yang menganggur, tiada pekerjaan dan lain-lain lagi. KDNG negara kita juga telah menunjukkan 6.5% dan 7.5% antara 7.5% bagi tahun ini. Maka bagi memerangi wabak COVID-19 ini, mana-mana pihak yang diberi kuasa haruslah menjalankan tugas mereka dengan lancar. Maka yang di-Pertuan Agong juga yang telah menggunakan sumber seperti kemudahan manusia, utiliti dan aset yang berkaitan dengannya telah memberi kuasa kepada pihak kerajaan. Pihak yang mempunyai kuasa boleh melaksanakan kuasa eksekutif di bawah undang-undang. Bagi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen tidak akan bersindang kecuali mereka dipanggil atau dibubar Parlimen. Next slide, Kavitra. Plan pemulihan negara pula. Next slide. Plan pemulihan negara pula telah diputuskan oleh pihak kerajaan dengan melaksanakan PKP secara menyeluruh di semua negara pada bulan 1 Jun sehingga 14 Jun tahun ini dan juga telah dilanjutkan selama 2 minggu hingga 28 Jun 2021. Kerajaan juga telah mengumumkan pakej rancangan ekonomi dan juga bantuan kewangan yang bernilai sebanyak 40 bilion dengan suntikan vaksin sebanyak 5 bilion ringgit untuk penduduk seluruh rakyat Malaysia ini. Vaksin juga diberikan kepada golongan yang berusia 60 tahun dan ke atas dan vaksin ini juga telah diberikan secara berperingkat. Kerajaan telah membuat suatu rangka plan ini dengan pertimbangan yang baik bagi memastikan setiap satu keputusan yang diambil untuk melindungi nyawa rakyat dan kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Varian-varian baru juga muncul dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi yang telah mengancam keupayaan sistem kesihatan awam negara kita. Bekalan vaksin juga telah diberikan kepada seluruh rakyat Malaysia secara berperingkat. Keputusan pelaksanaan PKP ini secara menyeluruh telah berjaya mengelakkan berlakunya peningkatan kes COVID-19 hari demi hari. Next slide. Analisis kemulut politik Malaysia. Analisis kemulut politik Malaysia boleh dikatakan dengan pembentukan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh ahli parlimen.
parti politik tidak mendapat majoriti kerusi di Dewan Rakyat dan tiada siapa pun yang inginkan pilihan raya. Beliau juga yang mempunyai kuasa dalam kedua-dua parti yang berbeza. Pakatan Harapan juga merupakan gabungan 3 parti politik. Analisis ini perlu dilakukan untuk keluar daripada krisis politik negara yang telah melanda dengan memberi banyak keraguan dan kerisauan kepada rakyat seluruh negara Malaysia. Seterusnya, maka Tun Dr. Mahathir juga meletakkan jawatan beliau, maka Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Maka beliau juga telah menyalahgunakan kuasa dan wang haram. Seterusnya, kesimpulan. Kesimpulannya, kemelut politik ini berlaku disebabkan oleh situasi huru-hara dan pemimpin kerajaan yang tidak stabil pada masa tersebut. Negara Malaysia mendirikan sejarah iaitu rakyat memilih kerajaan sendiri pada pilihan raya yang ke-14. Ancaman terhadap kepentingan agama Islam yang dijadikan sandiran bagi menarik sokongan orang Melayu. Hal ini kerana orang Melayu begitu sensitif terhadap perkara-perkara yang meliputi agama dan juga bangsa. Pemimpin Melayu sering mengandaikan diri dan partinya sebagai pelindung kepada kepentingan Melayu Islam. Dalam masa yang sama juga, pemimpin politik Melayu menggunakan alasan tersebut untuk terus mengukuhkan keharmonian dalam politik. Terima kasih. Terima kasih.